Hai, saya Sudin Saleh. Okey, hari ini saya nak kongsikan tentang dividen. Okey, dalam saham kita tahu yang selain daripada mendapat keuntungan dengan melalui capital gain dengan membeli pada harga yang rendah, jual pada harga yang tinggi, beli harga yang rendah, jual harga yang tinggi, kadang-kadang kita juga berpeluang untuk mendapat satu lagi jenis keuntungan iaitu dalam bentuk dividen sebab ada juga saham-saham di Bursa Malaysia ni yang memberi return kembali kepada shareholder-shareholdernya dengan mengagihkan dividen kepada kesemua shareholder yang memegang saham syarikat tersebut. Okey, so bercakap tentang dividen, bukan semua syarikat wajib bagi dividen actually. Tetapi kalaulah, dan biasanya dividen ini sesuai untuk pelabur-pelabur yang betul-betul invest dalam company itu dalam tempoh yang panjang. Okay, sebab apa? Sebab biasanya kalaulah kita, memanglah kalau kita beli sehari sebelum X date, kita layak dapat dividen dan dividen tu akan masuk dalam bank account kita. Tapi biasanya berlaku kalau kita tengok sebelum-sebelum ni, selalunya the moment dia bagi dividen tu, biasanya harga akan jatuh sedikit, lebih kurang sama dengan jumlah dividen yang dibagi. Jadi kalau kita beli dividen semata-mata sehari sebelum X date dan masa X date tu jual terus, yes, memang dapat dividen, tapi kadang-kadang harga saham tu dia akan adjusted sedikit. Maka seolah-olah kalau sehari sebelum dengan selepas tu, kalau kita tambah tolak dengan kerugian dari segi capital loss dan juga jumlah dividen yang masuk, dia jadi dalam lebih kurang sama. Okey, macam mana kalau kita nak tahu agaknya lah saham-saham yang bakal memberi dividen? Okey, sebenarnya dia umumkan dia lebih awal. Jadi kalau kita nak tahu, boleh tengok salah satu screener iSaham yang dipanggil sebagai Upcoming Dividend Screener. So, boleh klik kat sini. So, telah pun disenaraikan, inilah saham-saham dan tarikhnya, ex date-nya. So, bila kita bila kita patut beli saham tersebut kalau untuk mengetahui sama ada kita layak ataupun tidak mendapat dividen yang diberikan. Okey, upcoming dividends screener. So mencari saham-saham yang hampir-hampir memberi dividen date. Okey, kita akan nampak nama-nama saham di sebelah kiri ni. Kemudian ini adalah X date. Okey, X date ni apa? X date ni adalah tarikh di mana kita perlu ada saham tersebut sebelum X date. Paling hampir adalah sehari sebelum X date at least. Barulah kita layak dapat saham tersebut. Sebab pada pagi hari X date tu pukul 8.59 pagi, siapa yang ada saham tu maknanya dia lah yang akan dapat. Jadi kalau kita jual waktu X date, masih layak tak? Kalau beli sehari sebelum, jual hari X date, masih layak tak dapat dividen? Ya, masih juga layak. Okay, entitlement date ni tak apa, boleh abaikan saja sebab tarikh ni tak penting sangat lah sebenarnya untuk kita. Dan ini adalah namanya lah. So kadang-kadang ada syarikat yang memberi dividen, dia memberi sekali setahun. Jadi dia memang dianggap sebagai final dividend lah sebab tu. Kadang-kadang ada juga yang memberi special dividend. Maknanya bukan setiap tahun bagi, kadang-kadang dia ada jual aset, ada keuntungan yang sangat banyak. Jadi distribute sebahagian daripadanya kepada pelabur-pelabur. Itu yang dipanggil sebagai kadang-kadang dipanggil sebagai special dividend. Okay, tak ada sekarang yang nak bagi special dividend. So ada yang bagi first interim, second interim. Maknanya itu adalah dividen yang kedua dibagi dalam tempoh tahun tersebut. Sebab bukannya semestinya macam ASB kita faham lah setahun sekali dia bagi. Tapi syarikat kadang-kadang dia bagi, ada yang setiap 3 bulan dia bagi sedikit. Ada yang setahun tu dia bagi dalam masa 2 kali. Ada yang setahun sekali dan ada syarikat yang tak bagi langsung. Okey, payment date ni, ini adalah hari dividen tu akan dibayar masuk ke dalam akaun kita. Jadi nampak tak beza ni? Macam contoh Top Glove ni, ex date dia adalah 19 Oktober. Jadi siapa yang nak beli ni, sebab hari ni adalah 18, hari Ahad, esok Isnin tu 19 Oktober tu adalah Isnin. Jadi siapa yang ada saham ni pada hari Jumaat, dia beli saham ni hari Jumaat ataupun dia pegang saham ni sebelum hari Jumaat tu sampai hari Jumaat dia masih ada, layaklah dapat dividen ni. So maknanya paymentnya bila? Walaupun 19 Oktober tapi paymentnya bukannya terus masuk pada waktu ni. Paymentnya akan masuk lambat lagi, 3 November 2020. Okey, so maknanya berapa nilai dividen ni? Nilainya adalah kalau ni 8, sebab ni ringgit kan, 0.085, maksudnya 8 sen setengah untuk setiap satu unit. So EIG 19 November payment date dia. Yang ni berapa ni? Kadang-kadang ada orang confuse. Jadi ini sama dengan setengah sen. Okay, itulah cara-caranya kalau kita nak tengok. It's very easy. Jadi kalau nak tahu,
boleh tengok dekat sini. Sebab biasanya kalau pemberian dividen pun kadang-kadang harga adjusted selepas dividen diberikan. Okey. Selain daripada upcoming dividend screener, ada banyak lagi screener-screener yang berkaitan dengan dividen. Jadi macam saya selalu terangkan di dalam kelas webinar Asas iSaham ataupun kelas Asas iSaham, kalau berminat nak mendapatkan keuntungan dalam dividen ni yang betul-betul enjoy dividen ini, sebenarnya adalah orang yang invest dalam syarikat tu dalam tempoh masa yang panjang. Dan paling penting dalam pemilihan dividen ni, bukan sahaja yang mencari syarikat-syarikat yang memberi dividen yield yang tinggi. Okey, kalau nak cari saham yang memberi dividen yield yang tinggi tu, maknanya yield ni macam mana? Dia bahagikan dividen yang diberikan bahagi dengan harga saham pada waktu tersebut. Ada screenernya, tengok dekat sini, High Dividend Yield Screener. Okey, ini telah menyenaraikan saham-saham yang berdasarkan dividen yang pernah diberikan sepanjang setahun lepas bahagi dengan harga semasa, so dapat ya yieldnya berapa persen. Contoh complete ni 26.49%. Tapi jangan salah faham, kadang-kadang kita takut ataupun ingatkan macam, wah seriously 26%, adakah setiap tahun saya akan dapat dividen bernilai 26%? Tidak, itu bukan maksudnya. So nilai dividen yang diberikan yang bersamaan 26% ni adalah 16.16 sen. Kalau nak tengok, klik dekat sini nama saham tu, nak tengok sejarah pemberiannya konsisten ataupun tidak, klik di ruangan fundamental, tengok di tab dividen ni, tengok di sini sejarah pemberian dividen. So kita nampak syarikat ni sekali je dia bagi. Baru sekali. Maknanya bukannya setiap tahun dia bagi. Jadi mungkin kita tak boleh anggap ini adalah dividen yang mungkin berterusan akan dapat. Mungkin ini adalah special dividen yang khas tahun tu saja dia bagi. Okay, cuba ceklah yang lain-lain macam di bawah ni. Okay, UOE Development. Kalau ikut harga sekarang, macam yield dia agak tinggi lah dividen ni, 9.46%. Itu kena fikir juga. Sebab kadang-kadang dividen yield ni nampak besar sebab harga saham yang turun. Jadi sebab formula dia adalah dividen yang diberikan bahagi dengan harga saham semasa. Sebab tu kadang-kadang kita nampak berubah-ubah. Padahal dividen ni dia dah bagi lama dah. Okay, cuba tengok UOE Development. Harganya RM1.48 sekarang. Kita tengok di tab fundamental, tengok di bahagian ruangan dividen. So anda boleh nampak. So ini sedikit berbeza. Ini nampak macam sejak 2015, 16, 17, 18, 19 sampai 2020 agak konsisten setiap tahun memberi dividen. Jadi berbanding dengan syarikat yang tadi, kalau siapa yang berminat untuk syarikat yang memberi dividen yang konsisten, ini adalah calon-calonnya. Tapi sama juga, bukan ini bermaksud garanti tahun depan dia akan bagi dividen dan dia akan bagi jumlah yang sama. Tidak semestinya. Tapi at least kita nampak sejarah pemberiannya agak konsisten. Dan yang diberi juga agak konsisten. 13 sen, 15 sen, 15 sen, 15 sen, 14 sen, 14 sen untuk setiap unit saham. Okey. So, itulah antara perkongsian saya sedikit sebanyak tentang dividen. Kalau ada soalan boleh tanya sahaja. Dan kalau anda suka video saya, jangan lupa klik subscribe. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya.